Wa yanjusu qalilul ma'i wa huwa maduna kullataini haitsu lam yakun waridan. Oh, yang ni ikut tengah mana? Tang ni ya. Sini ya. Wa yanjusu qalilul ma', dan kata jadi najislah oleh qalilul ma', sedikit daripada air, ba'ul qalil. Baca tu baca sifat atau mausuf. Tak jadi najislah air yang sedikit, wahwa ma'ul qalil ni maduna kullatain. Dobit kitab itu bila sebut sikit ni kurang 2 kolah. Jadi najis ni haitsu lam yakun waridan, selama-lama tidak adalah ia maduna kullatain ni waridan, dia adalah warid. Dia faham waridan ai waridan alan najisi. Ya. Selama-lama dia tak warid warid ala najis. Jadi kalau 2 kolah, kalau kurang 2 kolah, najis warid atas air kurang 2 kolah, dia najis. Tapi kalau air itu sikit, dia warid ke atas benda yang mutanajis, benda mutanajis boleh jadi suci. Sebab air warid tu lah. Pasal air warid dia ada kekuatan, pasal dia datang. Nak mudah faham ni, mudah air sungai je lah. Nak faham kan? Nak faham istilah air warid ni, faham mudah air sungai. Kalau air paip pun boleh juga, tapi air paip ni selalu orang bagi syarahan huraian tu kena sangkut, dia tak faham betul. Dia jadi silap faham. Masalah kita sebut warid, kita sebut malang goreng pisang, bahasa tu kotor sikit lah nak sebut kan. Parit kecil, buah pihak air tali air, parit nampak kotor sikit kan. Maksudnya aliran air kecil lah. Tali air lah kecil je, kita kata tak sampai 2 kolah pun, dia punya jeriah, istilah jeriah tu. Bila sebut warid ni, dia ada masalah jeriah, masalah air mengalir kan. Jadi bila air mengalir, katalah jatuh satu najis kat situ, jadi yang tak jadi masalah macam mana? Yang warid tu tak jadi masalah, pasal dia warid, dia datang. Yang warid tak masalah. Bila dah bertemu dengan najis, yang ni bukan warid. Bila bertemu dengan najis, yang ni mulaqah najis. Ni tak panggil warid. Warid yang datang atas najis, tu warid. Kalau bertemu dengan najis, dah mulaqah lah. Bila dengan sebab bertemu, bercampur, mukhalid lah kan, mutaghayyir lah. Kalau air tu sikit, ni warid memang tak ada masalah. Warid ni tak ada masalah selagi dia warid, selagi tak kena hukum mutlak air yang datang tu. Bila kena ni kena tengoklah tafsil dia tu, berubah mutaghayyir tak mutaghayyir apa. Kalau tempat ni najis hukmi, dia akan memustakmalkan tempat ni. Kalau dia mutanajis, dia najis lah. Kalau sikit, yang kalau saya sebut misal Allah, sungai itu semalam, kalau kita sebut air goreng pisang tu sangkut, air ni jalan, mula sangkut najis ni, najis sepanjang sungai, walaupun 1000 km. Jika saiz dia besar tu, pasal najis tu tutup di tempat air sikit. Jadi asal nak faham warid tu, kalau air sikit dia warid tak apa. Semalam kita sebut wuduk macam mana, cebok kan, jangan celup ada masalah. Kaedah yang mudah saya ada sebut, iaitu isi dalam botol, biar walaupun kita cucuk jarum sini, cucuk, kalau kita tutup atas dia, cucuk jarum, dia tak ni, betul buka tudung tu sikit. Bila angin masuk, baru air tu akan keluar kan. Walaupun aliran yang sangat kecil kan, jarum ni lubang je, tapi dia warid. Dia warid, kuat tu. Yang mana yang kuat? Yang warid tu kuat, bukan yang jatuh tu. Yang jatuh tu mutan najis lah, mustakmal lah. Kalau ni bukan basuhan wajib apa, bukan najis, mutlak lah. Bila yang warid ni memang dia lah yang suci. Kita cerita ni sana suci lah kan. Warid tak ada masalah. Taklah bila
warid ni, air warid datang, kita basuh ini kena najis atau ada najis, dia berjangkit pergi kat warid sana. Tak ada lawannya tu. Tak ada lawannya tu. Yang tu maksud qalilul ma, selama-lama dia tak warid. Warid memang warid, dia tak jadi najis dengan sebab bertemu najis ni. Pasal dia datang kat atas najis. Itu dah yang tu yang nak hukum warid layan jusul. Tapi bila dah bertemu najis, kita buat misalnya ni, dalam bekas ada ikan, ada daging, warid macam ni, tadah bekas macam bukan najis lah. Ni ada najis, ni dah bertakung air sikit, bukan najis lah. Kalau katalah dia najis hukmi, katalah satu tempat yang macam kita cuci najis kat lantai pun, cuci buang air apa semua tak ada. Okey, ni air warid datang, tapi tuang. Nak pergi faham warid tu, tuang. Warid memang tak ada masalah. Taklah bila alirkan situ, maka najis tu berjangkit naik atas. Tak ada. Dia tak boleh tu, bukan macam tu. Bila tuang, okey, kalau tempat tu ada air kencing, hukum najis lah. Kalau tempat tu air najis semua dah dihilangkan, tuang, itu kita bicara itu mustakmal lah. Mustakmal lah. Selalunya kesalahan faham warid tu satu hal. Masalah tahu mana? Masalah orang faham air yang takung selepas warid tu. Situ lah. Pasal ada orang urai mesin basuh. Mesin basuh masalah ni lah. Memanglah air warid. Kebanyakan mesin basuh saya tak biasa lagi nampak mesin basuh daripada bawah kan. Mesin basuh semua air datang atas. Atas tepi. Atas ada, tepi ada. Selalunya kat kepala tu lah, kan tepi bawah ni. Tak bisa tengok lagi. Jamban ada bawah. Nak basuh tahi tu daripada bawah kan. Kat Malaysia tak ada jamban tu. Kalau apa pergi international punya, buka tu. Kalau orang tak biasa, mana paip? Ada paip, buka daripada bawah tu. Kena kat mana itu? Indonesia. Ingat tak masuk tandas tu lah. Saya kena tu kat Jakarta. Ni kata tinggal tu Jakarta. Saya kena nak transit. Saya kena dekat apa tu? Sebelah KLCC yang Central tu. Mall tu. Tinggal tak air pun tak ada. Tisu bila. Kacau. Cerita warid tu cerita warid sikit daripada bawah habis. Cerita yang saya masuk luas kan. Sebut warid tu. Warid tu pun kalau saya lah dalam prinsip tandas kan. Kita buang air. Ni air daripada bawah ni. Bila bawah kita basuh kan. Faham basuh tu yang kita basuh bila kena air dia tentu jatuh kan. Dia kena jatuh. Jadi yang tembak tu memang yang warid lah. Yang warid. Tapi bila dia jatuh, dia dan juga bertemu warid tu dulu. Ya. Kadang masalah tu. Dia istilah macam air macam ni. Ini najis. Air warid macam ni. Jadi maksudnya air Yang datang tu tak apa. Tapi bila jatuh balik, timpa di atas warid tu. Jadi kena betul-betul atas tu suci, barulah jatuh ni dia akan menyebabkan suci. Jadi dia tak apa cerdik kat kalau warid daripada bawah. Kalau basuh najis macam tu lah kan. Dia warid macam mana? Sedap atas juga. Sikit pun tak ada masalah. Kalau bawah sikit, tambah pula kecil kan. Kita basuh. Jatuh tu. Bila dia jatuh, dia akan bertemu dengan warid yang sikit tu. Dia silap mengalahkan yang warid datang. Pasal warid tu dah bertembung. Sebelum dia nak naik atas, dia dah bertembung dengan awan najis daripada atas yang jatuh timpa dia balik. Dia bertemu belaga tu. Itu warid daripada bawah tu macam tak berapa praktikal. Ada tempat bila masa panjang tak ada masalah, tapi kalau masa yang pendek dia tak praktikal untuk menyuci. Apa saya nak sebut, asal mesin basuh tu. Asal ada orang sebut mesin basuh, hari tu semalam pun saya ada sebut macam ni kan. Ada orang faham macam ni, buka air paip, yang ni baju kita kena najis. Kita cerita najis lah ni, najis kita cuci tu kata dia, maka air basuhan najis dia kata adalah mustakmal. Itu tak faham. Salah. Dan ramai orang sebut, bila sebut warid ni dia sebut macam ni, kolah kecil. Kolah tu kan dua kolah lah, kolah kan takungan air tu baldi. Untuk buka peli warid, untuk cedok je.
Apa masuk dalam tu tak ada masalah. Pasal apa? Air warid. Tak betul. Yang warid tu, yang tu warid. Yang dalam baldi tu bukan warid. Tu Jiriah tu kan. itu jamit, air takung. Takung yang warid datang, air warid tu tak ada masalah. Bila bertakung banyak ke sikit? Tak cukup dua gelas. Jadi jika ada najis kat situ masalah lah. Salah lah. Ada orang faham, dia kata bila mesin basuh tak ada masalah dalam mesin basuh ni. Pasal apa? Pasal air mesin basuh ni semua warid katanya. Semua datang daripada atas. Dan ada pula isyarah warid mesin basuh ni tak kira atas ke bawah ke kiri ke kanan ke, tak ada. Ada warid dia suci. Ayat tu betul tak mana? Warid tu memang suci ni. Air warid ni najis, air warid. Warid tu datang daripada sini, tu contoh sungai ni. Selagi dia warid, najis daripada bawah ni dia tak akan naik kepada al-warid. Ni tak boleh pergi. Ni tak boleh pergi. Pasal dia kuat, dia ada pressure kan, dia tolak. Dia datang ke atas. Munasabahnya selalu atas lah, graviti ke bawah. Bila bawah, warid tu memang tak ada masalah. Warid tu tak ada masalah. Tapi bila bertembung, situ ada kan jadi masalah dia. Jadi asal nak sebut, ada orang kata macam tu, dia kata mesin basuh ni, semua air mesin basuh warid. Jadi mesin basuh ni memang suci, kata dia. Memang suci pasal apa? Air mesin basuh semua warid. Memanglah air mesin basuh warid, tapi dalam mesin basuh tu takung. Itu masalah dia. Satu saya ada sebut bab mesin basuh itu, kita kena jadi programmer untuk program kan mesin basuh tu supaya tepat kaedah syarak dari segi dia warid dan dia menyuci apa yang dalam tu. Nisbah bertakung apa nyi sabun apa saya tak sebut lah tu. Cuma bila dia last final rinse apa? Rinse ke rinse? Sebut je lah, kita tak ada yang putih. Bilasan yang akhir tu buat macam mana? Lubang air tu keluar, mesin basuh ni air datang, dia pusing. Memang air bukan keluar air super power punya kan, kerana pressure pun tak kuat, seluruh air keluar pun meleleh. Tapi bagi mesin basuh dia punya kalau yang full automatic tu bagi dia pusing. Air keluar ni tepi tu, sama ada buat air saluran tepi lebar macam tu ke pandai-pandai lah, reka lah kan, kita lah kena reka tu. Main pada Jepun otter lah sikit. Jadi kalau kita berjala-jala jadi programmer, programkanlah mesin tu supaya nanti lubang air tu dibuka, mesin tu terus sebelum dia nak spin. Buat apa tu? Bilas. Sebelum nak bilas ni, bagi dia spring dulu, keliling dulu. Pasal apa? Lantai pula. Dinding-dinding ni kan bercampur dengan air bertakung tadi. Kalau tak ada najis sekalipun, pasal yang ada kat baju kita ni busuk je. Bukan najis pun. Putu bau sabun. Jadi bersihkan. Nanti ada salah satu penyembur dalam mesin basuh tu ialah yang dia akan spray untuk menyucikan dinding-dinding tu dulu. Saya bagi contoh ni, saya tak jadi programmer kan, tapi itu cadangan nak buat. Apa tu? Berhenti kat tu, jalan pusing. Lubang jangan bertakung. Buka lubang tu. Selalunya bila isi air, lubang bawah tutup. Saya tahulah, saya pakai mesin basuh lah. Dulu saya pakai mesin basuh yang barunya, yang inverter punya tu. Saya tengok dia mula proses pun tu. Dulu selalu beli mesin bodoh je kan. Bila pakai yang full automaticnya, tambah yang terkini yang inverter lah apa, jimat elektrik tu satu hal. Dia punya sistem tu dia punya sistem dia buat tu. Tapi bila tengok bila air ada, dia tutup lubang. Masalah tutup lubang tu lah. Warid tu tak ada masalah. Yang masalah apa? Takung. Tak takung. Ada mesin basuh takung yang dua gelas ada. Tak tahu, pergi sukat lah kan. Pergi sukat lah. Situ. Jadi, situlah masalah dia. Ada orang syarahan dalam bab-bab macam tu, dia di kantoi situ. Satu kalau ada orang macam tu, tanya dia masalah parit senang. Parit, air lalu. Itulah kita baling najis, sangkut najis tu. Ni warid kan. Mana yang najis, mana yang suci. Atas dia syarah air warid dengan mesin basuh tu,
Dia kata yang bawah tu semua suci. Kata apa? Air warid. Macam ni. Air warid memang tak ada masalah. Yang warid tu memang tak ada masalah. Tapi bila dah bertakung, situ masalah. Jadi bagi dia jawab soalan air sungai tu. Air sungai yang kecil. Air parit, baling najis, najis duduk situ. Mana suci, mana najis? Sebut tak? Yang tak jadi najis apa? Al-warid yang sebelah sana. Yang bertemu ni mutan najis. Yang lepas daripada ni cerita najis berhenti ni. Najis lah. Itu najis. Lalu yang najis. Kalau panjang dia 1000 kilometer, Bukan najis semua. selagi saiz parit tu besar tu, semua mutan najis. Yang kita sebut semalam, selagi tak dilebarkan dia punya bertebing ataupun di dalamkan kedalaman dia, nanti jiriah dia tu ada 2 kelah. Yang ni kesilapan orang kata mesin basuh bila dah warid, air datang pada atas, bawah tu apa pun tak apa. Pasal air warid. Dia boleh macam ni ke? Bagi contoh gambaran tu macam longkang kecil masuk longkang besar kan. Macam longkang kecil. Kita mutan najis semua tu masuk longkang besar, mengalir besar tu. Masuk dalam sungai besar nah, longkang. Sungai besar. Sungai besar. Dia air mutlak lah semua. Bila air besar, istilah kusirah, dia banyak kan. Jadi tu pun selama-lama bukan daripada air, kalau air mutan najis kata najis betul, tapi hukum dia mutan najis kan. Ni parit kecil, bila dia masuk parit besar ataupun sungai besar, jiriah dia akan besar, di situlah akan jadi pemurnian dia. Istilah pemurnian maksudnya mutlak air tu. Tapi selagi dia kecil, nanti yang memang teka-teki dalam kitab, air kata dia 1 juta kolah. 1 juta kolah iktibar jumlah air yang ada dalam dia kan. Jatuh najis dalam dia, tapi semua najis. Masalah macam mana tu? Masalah tu lah. Maksudnya air yang mengalir, aliran dia, jiriah dia kecil, jatuh najis. Selepas daripada tempat jatuh najis tu, semua muntah najis. Sekalipun jika dia punya jiriah kecil, sekalipun panjang dia beribu kilometer dan jumlah dia tu berjuta-juta kolah sekalipun, jika masih saiz dia macam tu, maksud apa? Dia maurud, dia kewarid. Kalau yang juta kolah pun akan jadi najis kalau dia punya saiz jiriah macam tu, mesin basuh apa je. Dia kena jiriah ni dia tak ada ukur panjang jiriah tu, tapi dia ukur dia punya lebar macam ni. Ya, keadaan jiriah kena kira lebar. Yang Lebar dan dalam. Maksudnya tu yang kata kena kira square dia dan cube. Square cube dia. Sekarang tak macam tu bahasa orang putih saya. Yang itulah. Kira longkang tu kira selagi dia tak apa. Tak bertemu longkang besar. Kalau ada najis ni masalah lah. Longkang mana cukup 2 orang lah. Longkang bawah ni pun mana? Kecil je kan, walaupun panjang tu sampai. Melainkan longkang tu kita kepung sini. Air warid kepung. Bila kepung dia bertakung. Macam tu bila bertakung, kalau warid dia hukum warid lah. Dia hukum warid. Melainkan bila kepung, dia jadi besar, banyak, tinggi. Jadi empang. Bila empang, dia jadi bertakung. Jadi maksudnya dia istilahnya dah macam dah dilebarkan dan dah ditinggikan kedalaman dia, pasal bila kita empang tinggi, air dia makin banyak. Kita telah membesarkan jiriah dia, istilahnya tu. Bila kita empang, kita membesarkan jiriah dia. Dia tinggi. Dia akan melebar, kan? Tebing tinggi lagi, lebar. Dia istilahnya melebarkan tebing dia, square cube dia tu. Hak tu yang kena nak kira satu jiriah. Satu kaedah air memang warid tu tak ada masalah. Itu kalau satu batang pipe kan. Satu batang pipe panjang, batang pipe tu. Jadi kalau isi padu dia cukup 216 liter tu kan. Kiranya dia cukup ke 2 kolah tu. Kira kalau dia bukannya warid pun, dia memang bertakung dalam tu. Dia tak mengalir lah, maksudnya ada dalam tu. Kalau dia mengalir tu, kalau najis lah kan. Sebab dia punya lebar tu, kedalaman dia tu. Ya. Cuma bila dalam paip ni orang tak panggil takung. Katalah paip tu satu kan. Ataupun kecil ke apa, panjang tu. Itu masuk najis dalam dia. Jumlah dia ada 2 kolah. 2 kolah. Kemudian
macam ukur silinder tu macam mana? Dia hukum memang silinder lah. Seingat dia tak dapat hukum air majmuk, air macam takun dalam bekas yang banyak. Pasal bila dia sikit tu, dia istilahnya dia jadi lemah dengan sebab dia sedikit tu. Dia jadi kuat jika dia warid. Bila dia tak warid, dia bertakung, dia lemah. Oh, dia macam konsep Ustaz kata yang Kolah. kalau tepuk air tu dia boleh bergerak macam tu je. Air tu boleh dia ada berhubung dua air, dua kolah tu. Satu kolah. Kalau tepuk air kolah tu. Sini satu kolah, ni satu kolah. Tu ambil satu pack kecil, sambung. Dia tak jadi jumlah dia dua kolah. Sehingga dalam kitab, kalau kitab yang bahas furuk yang ada, baru Mahzi pun ada, tak silap ke masalah tu. Ni satu kolah, ni satu kolah. Lepas tu tebuk bawah lubang paip, hubungkan kolah ni dengan kolah ni. Memang bila isi air dia akan masuk. Tapi adakah dengan hubung paip kecil itu menyebabkan jadi ukur dua kolah? Pasal ni satu kolah, ni satu kolah. Ni bukan satu kolah tu nama kolah. Maksudnya kapasiti dia tu satu kolah. Adakah hubung? Tak. Pasal hubungan dengan benda kecil macam tu, gerak sini tak menggerakkan sana. Dia tak berhubung dari sudut mutlak, tapi dia akan berhubung dari segi najis. Kalau dua kolah ni ada paip kecil, yang ni katalah jadi najis, yang ni najis, yang ni najis sekali. Lepas tu kalau faham paip tu, paip itu kecil, panjang, menajis ini je lah, najis semua. Jadi macam mana tak nak bagi najis ni, bila katalah nak jatuh najis ni, tiup, bagi dia warid. Jatuh najis, betul tak? Tak najis sebelah sana. Kalau dia duduk stay bertakung, dia jadi lemah. Pasal dia tak duduk dalam satu bekas. Satu, nak jadi air warid ni mesti warid betul. Juga faham masalah warid tu. Macam tak tahu, saya ngaji kalau dengan faham apa guru duk syarah apa, dengan misal-misal dia beri dah ada benda yang dia duk bangkang tu, kita tengok zaman sekarang ada orang faham macam banyak ada beberapa perkara yang nampak je faham, tapi ada benda dia tak faham. Ini kita sebut mesti basuh tak. Ni orang wuduk macam pergi Mekah tu, dia wuduk macam mana? Dia spray. Air banyak tu tak dipanggil air warid. Memang datang kan. Tapi datang yang tu dia panggil rosh. Marsus. Dia percik. Air renjis. Kalau nak buat wuduk bukan pulas kepala dia tu, bagi hak tembak jatuh tu. Yang tu lewat wuduk. Dan ataupun kaedah dia, ambil tangan, dadah. Tu boleh. Pasal dia banyak. Tapi kalau tak boleh. Pasal yang datang tu lemah. Mesti dia ada, nak dia jadi nama warid tu, dia ada kekuatan quwwatul ma'. Antara quwwatul ma' dia tak boleh rush, tak boleh dengan renjis. Dia mesti istilahnya kuat daripada tu, bukan renjis. Satu yang saya sebut tukar kepala tu, bukan kaedah ambil wuduk renjis-renjis, tapi tembak. Bila tembak kena jatuh kan. Kalau renjis tak jatuh. Jadi nak wuduk bukan kaedah renjis, kaedah dia tukar bagi hak tajam, tembak. Kata kan, tembak. Dia kata. Yang lebih praktikal, kompol dulu lah. Baru betul dari segi kaifiat. Yang dalam fiqh ni kadang ada bab yang salah tu tentang kaifiat tu. Memang jadi sah tak sah pun masalah kaifiat. Nak basuh ikan, air sikit, bukan bubuh dalam bekas, masukkan ikan dalam air. Nak basuh ikan, tapi kena buka air sikit, ikan, air sikit tu datang atas ikan. Tu pun warid tu ada masalah. Jadi ikan air tu lalu atas dia, yang bawah bertakung je lah. Bila najis lah, mesti masuk situ lah. Itu lah. Cuma bila tak ada benda najis, tak ada masalah. Tapi bila ada najis, dia akan mengundang bermacam-macam masalah. Macam anak kadang pakai pampers, tapi kadang tembus berak dia, ada leaking juga daripada pampers dia, kena seluar, tak basuh dulu, campak je. Mula campak dalam mesin basuh tu daripada hari mula tu, kalau tak dibelah dengan betul, sampai bila-bila selagi mesin basuh tu tak rosak, selagi tu duduk najis. Tu yang nanya.
Masalah air. Yang tu pun ada satu lagi. Ada orang tanya, Ustaz bukan maaf ke pasal masalah ni rumit Ustaz, tak faham. Banyak benda rumit lain lagi tau, kau boleh faham. Yang ni kenapa tak pergi belajar faham? Macam tak ada kena-mengena dengan kau je. Sedangkan fardu ain. Itu. Kalau maaf pun masyhur dalam kitab fiqh, masalah-masalah macam ni yang memang fardu ain kita kena ambil tahu, ambil berat. Jika mualaf kan baru masuk Islam. Yang kedua, dia jauh daripada orang yang tahu hukum ni. Jauh ke? Atau orang tak tahu ke? Dia bukan masalah tak tahu, tak nak pergi ambil tahu. Itu kot kali lalu. Itu pun ada tempat-tempat yang sikit tak faham tu, warid tu. Baik, haitsu lam yakun waridan biwusuli najisin ilaihi, dengan sampainya najis ilahi kepadanya, kepada warid. Al-warid memang tak ada masalah, cuma bagi faham al-warid tu yang tak ada masalah. Maka al-warid yang datang tu tak ada. Yang telah terdatang najis, yang tu lain cerita. Biwusulin najisin ilahi yura bil basaril mu'tadili ghaira mafuwin anhu fil ma', walau mafuwan anhu fis salah. Dengan usulnya najis ilahi. Najis ni najis mana? Yura bil basari, yang jumlah tu jadi najis yang boleh dilihat bil basar, dengan penglihatan al-mu'tadili yang pertengahan. Maksudnya ain najis yang nampak, ain maujud najis tu. Najis tu memang boleh nampak, boleh dikesan dengan mata kasar, tu bahasa kita lah. Jadi kalau warid datang atas najis, dan najis boleh dikesan dengan mata kasar, ghaira ma'fuwin anhu, dan najis ni ghairi ma'fuwin anhu, yang tu tak biusul najis, yang tak dimaafkan daripadanya, tak maaf fil ma', dalam bab air. Bila tak maaf dalam bab air, maksudnya dia menajiskan air lah. Warid tu tak jadi masalah nak sembang itu. Contoh macam mana? Nak dah faham warid tu kan? Allah kita tujuan nak bagi contoh ni, nak bagi faham warid. Mana warid tu? Satu gelas air, buat untuk misalnya, satu gelas air ni telah najis. Bola kata kita potong ni, terluka, darah masuk dalam air. Jadi air ni bukan najis lah. Okey. Kalau kita ambil satu batang paip kecil, bukan air paip kan, batang paip kecil, ada air dalam dia, kita letak kat lantai tu, tapi jangan bagi air tu keluar, salurkan masuk dalam kepala dia sebelah tu, masuk sini. Soal, apa jadi ke air yang dalam getah ni? Bukan kita buka paip, saya bukan tanya air buka paip ni, air yang ada dalam paip tu kita celup dalam kolej atau kolej yang berdarah, apa hukum air tu? Macam straw lah, straw okey, boleh straw, kita tutup air tu, kita tak warid, kita tak lepas, celup dalam air tu, apa jadi air dalam straw? Kita nak faham warid tu. Bila kita tak, kalau kita lepas, dia jadi warid. Kalau kita tutup, dia tak warid. Bila tak warid, letak je situ, najis dalam tu naik atas. Tapi bila warid, dia tak naik atas. Tiang, kalau dalam kolej ada najis, buka paip kecil je, tapi dia warid. Dengan bubuh kolej najis itu, air tu jatuh, hukum najis tu tak naik atas. Pasal dia warid. Satu, kalau kita sebut bekas panjang, takungan tu tak ada kolil, jatuh najis sini,
Sampai sana najis. Macam mana tak nak lagi najis? Waritkan dia, contoh. Air tu turun, dia tu najis. Warit tak ada masalah. Itu nak faham warit tu. Situ nak akan faham warit tu. So, bila warit ni dia ada istilah al-jari, benda yang mengalir. Air datang atas dia. Satu selalu orang salah faham tu lah. Buka paip, ada baldi. Saya punya pengalaman mengajar ni, ramai orang tanya tu. Ramai ustaz kata, kalau baldi tu kat bawah bertakung, cara nak bagi jadi air mutlak senangnya buka paip. Buka paip, cedok je bawah. Pasal apa? Air tu mengalir. Yang mengalir turun tu. Yang dalam baldi tu bertakung, mana lah mengalir. Tu kita angkat. Tak, dia bertakung dulu, bukan mengalir. Nak jadi mengalir macam ni, buka bor dalam baldi, daripada baldi tu turun, tu mengalir. Tu mengalir. Kalau bor dalam baldi bertakung, tu bertakung. Jadi kalau kata ada najis masuk dalam tu, maksudnya yang ni warit memang tak ada masalah. Yang tu ada najis masuk dalam air bertakung tak cukup 2 gelas. Tu datang, memang datang, tapi datang tu kapasiti dia tak cukup 2 gelas lagi. Datang tu pun ramai orang silap faham. Bukan sikit lah, ramai lah. Ramai lah. Ramai. Berarti dia kena timbang elok-elok dengar tu orang nak boleh faham. Bahasa kitab memang betul dia sebut. Memang dia sebut al-warid tu memang tak ada masalah. Jadi kita nak bicara ni, warid tu datang atas najis. Najis yang memang hukum najis betul lah. Maksudnya najis yang memang mata boleh lihat. Najis pun najis yang tak dimaafkan daripadanya dalam bab air. Jadi yang warid tu memang tak ada masalah. Siap. Sekali lagi sebut, yang warid tu yang tak ada masalah. Yang maurud tu bila datang di jumlah dia bertakung, dia akan hukum bertakung lah. Hukum bertakung lah. Itu bukan warid, itu maurud nama dia. Walau ma'fuwan anhu fi salati, sekalipun kata dia dimaafkan anhu daripadanya, daripada najis tersebut, fi salati, dalam bab solat. Najis yang dimaafkan dalam bab solat, tapi ghairu ma'fuwin anhu fil ma', tak dimaafkan dalam bab air. Ada warid datang pada najis ni, al-warid tu tak ada masalah. Nak cerita asal ayat dari situ. Semua ayat dia melirik macam ni lah kan. Asal dia tengok sekali lagi. Haisul wa yanjusu qalilul ma' wa huwa madun nakulatain. Haisu lam yakun waridan. Dia warid la yanjusu. Tak kena. Takluk lagi qalilul ma'. Yanjusu qalilul ma'. Yanjusu qalilul ma' bi wusuli najisin ilaihi. Tu. Jadi takluk bi wusul tu dekat wayan jusu. Yanjusu qalilul ma' bi wusuli najisin ilaihi. Air sikit ada najis masuk dalam dia. Najis pula yura bil basar mu'tadil. Najis pula ghairu ma'fuwin anhu fil ma'. Walau ma'fuwan anhu fi shalah, sekalipun dimaafkan daripadanya fi solah. Najis tu maaf dalam bab solat, tapi tak maaf dalam bab air. Air sikit, walaupun maaf dalam bab solat, tapi bila najis tu tak maaf dalam bab air, air tu jadi najis. Tu maksud dia. Kena baca lagi betul, takluk lagi kena. Jadi perkataan maafuan apa tu dia kait. Jadi warid tu disebut tang tu je, tang lam yakun waridan disebut situ ya. Baca sekali lagi nak. Kau tak lagi dengar faham satu hal, baca hurai tak erti. Wayan jusu qalilul ma'. Okey, apa dia qalilul ma'? Wa huwa maduna kullatain. Jadi najis pun malam haitsu lam yakun waridan. Siap, habis itu. Kemudian wayan jusu qalilul ma' tadi, macam mana boleh yang jusu? Air sikit ni macam mana boleh jadi najis? Jadi najis bi wusuli najisin ilahi. Najis mana yang usul? Yura bil basaril mu'tadili. Najis mana yang masuk? Ghairi ma'fuwin anhu.
Ghairi ma'fu fil ma' walau ma'fuan anhu fi solah. Macam mana nak faham masalah ada najis yang dia dua level ni? Apa dia? Bab solat maaf, bab air tak maaf. Bila tak maaf dalam bab air walaupun maaf bab solat, bila najis ni masuk dalam air sikit, dia akan menajiskan air sikit tu. Macam darah kecil. Okey. Katalah ada tak Jerawat tu. jerawat lah, senang. Kita picit. Itu senang. Ataupun jerawat kita dah picit dah. Lepas tu ni. Darah lekat. Sikit je pun. Dobek sikit ni, sikit lah. Kalau besar butang ni kecil, sikit je besar. So. Sikit lah. Kalau besar biji mata, besar kan. Besar ni, bapak besar. Anak kecil sikit lah. Kita cerita kecil lah jerawat kan. Tu pun janganlah 4 biji jerawat, janganlah tasbih 4 biji jerawat kan. Sikit. Okey. Sikit tu kita pun nak basuh. Sembayang tak basuh tak apa. Pasal apa? Darah tu ma'fuun anhu fi shalah. Okey. Tapi dalam bab air, dia ghairu ma'fuun anhu fil ma'. Macam mana ghairu ma'fuun fil ma'? Air tu sikit. Ni pakaian kita yang kotor ni, ambil celup. Katalah kain tu, kain kita kena darah tu sikit. Air tak sepuluh kolam. Air dalam cawan ataupun dalam bekas sikit celup. Tak basuh tak apa, ma'fuun fi shalah. Tapi bila masuk air, ghairu ma'fuun Biwusuli najis. ghairu ma'fuun anhu fil ma'. Air sikit dia tak warid ni, kena je najis, air dia mutanajis. Tu dia kait malam yang waridan, selama-lama bukan warid. Tapi kalau warid tak apa, air dalam botol, cucuk lubang jarum, buka tudung dia sikit, dia akan keluar sikit, kecil je. Air dia kecil. Warid. Yang tak masalah kan warid. Jadi taklah air ni berjangkit naik dalam botol semua jadi najis. Tak. Malam pun waridan. Tapi kalau aliran ada batang payut tu kita belah dua, panjang tu, dia bukan warid, bertakung. Ni. Ma'fuun fi shalah. Pasal sikit. Ghairu ma'fuun fil ma'. Celup. Jangan. Ini semua. Pasal apa? Lam yakun waridan. Tu tempat-tempat nak faham.